Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Firdaus bin Abdul Salam dari SMK Gunsanat Keningau Sabah dan tajuk kajian tindakan saya berbunyi e-phone, meningkatkan penguasaan fonologi dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengemukakan pendahuluan berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat STPM. Baik, ada 8 tajuk yang dikemukakan dalam sukatan dan subtajuknya salah satunya ialah fonologi, dan fonologi ini akan dinilai dalam 20 soalan aneka pilihan. Okey, sementara bahagian B dan C soalan struktur dan esei tidak berformat, tidak memasukkan fonologi tadi. Baik, masalah pelajar saya yang pertama, prestasi mereka tidak memuaskan berdasarkan latihan awal selepas PDPC yang saya laksanakan. Dan saya juga mendapati pelajar terlalu bergantung kepada guru, okay, semasa PDPC itu. Jadi dapatlah saya rumuskan bahawa antara punca masalah ini yang pertama, kesukaran mengingati elemen penting dalam fonologi. Baik, tajuk fonologi ini merupakan satu tajuk yang baru bagi mereka. Maksudnya, fonologi ini tidak pernah mereka pelajari semasa peringkat SPM. Yang ketiga, latar belakang keputusan SPM Bahasa Melayu mereka, ada pelajar yang pencapaiannya tidak memuaskan. Jadi ini amat mempengaruhi. Dan saya dapati juga amalan PDPC kurang memberangsangkan. Itu merujuk kepada diri saya sendirilah. Okay, kurang merangsang penguasaan pelajar sendiri. Baik, fokus kajian ini sebenarnya ialah meneroka dan mengkaji strategi bagi mengatasi kelemahan penguasaan berkaitan. Penguasaan yang saya rujuk sebagai penguasaan elemen fonologi. Okay, dalam kalangan pelajar tingkatan 6 semester 1. Sini visual. Baik, sekarang kita pergi kepada profil sasaran kajian. Baik, kumpulan sasaran saya 16 orang pelajar yang merupakan pelajar seni visual semester 1 kelas yang saya ajar. Baik, daripada 16 itu 6 orang pelajar lelaki dan 10 orang pelajar perempuan. Saya juga mendapatkan maklumat grade Bahasa Melayu peringkat SPM. Kalau kita lihat di sini terdapat 3 sahaja yang dapat A ya. Selebihnya ada B dan C juga pun ada. Baik, objektif kajian secara umumnya meningkatkan penguasaan elemen fonologi berbantukan e-phone dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Dan saya perincikan menjadi 2 objektif khusus. Yang pertama, meningkatkan pencapaian fonologi berbantukan e-phone. Baik. Yang kedua, menjelaskan elemen fonologi secara individu berbantukan e-phone. Baik, apakah instrumen yang saya gunakan? Yang pertama sekali, untuk tinjauan awal, saya memberi 2 jenis latihan kepada pelajar saya yang berkaitan dengan aspek fonologi. Baik, kalau kita lihat di situ ada 3 kes yang ekstrim. Maksudnya pelajar mendapat kosong untuk latihan yang pertama. Okey, 015, G7 dan C3. Okey. Dalam latihan yang pertama mereka mendapat kosong. Okey. Jadi ini sangat membimbangkan saya. Okey. Kosong itu maksudnya kalau dicampur dengan latihan kedua, latihan 2, jadi tidak pun mencapai markah. Mula. Oke. Kenapa tajuk fonologi susah? Sebab fonologi ini dia lebih kepada penghafalan. Jadi untuk soalan kedua, adakah e-phone yang dapat membantu Anda? E-phone yang Cikgu bagi itu sangat membantu lah, sebab ada tersedia jadwal-jadwal yang dia ada yang bunyi bersuara sama tidak bersuara. Jadi kita dapat hafal melalui itu jadwal. Terus kalau saya punya cadangan kan, macam mana mau menguasai tajuk fonologi, lebih banyak menonton pasal cara penghasilan bunyi lah sama. Baik, apa sebenarnya e-phone ini? Baik, e-phone ini sebenarnya merupakan bahan
yang memasukkan elemen-elemen penting yang diringkaskan dalam bentuk grafik. Contohnya ada latihan dalam bentuk kod QR, okey. Seperti yang tertera dalam slide itu. Selain itu, terdapat juga carta ataupun dan juga jadual yang berkaitan dengan fonologi. Contohnya ada carta vokal, ada carta diftong, ada jadual konsonan. Selain itu ada carta artikulasi. Okey. Kemudian saya juga masukkan nota ringkas yang memudahkan pelajar merujuk dalam tempo yang cepat. Okey. Jadi inilah sebenarnya bahan saya. Baik. Seterusnya penggunaan itu bagaimana dilaksanakan? Pertama kita secara bergetar. Yang kedua langit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Lepas itu udara melalui rongga mulut tanpa sekatan. Jadi bila kita cara bergetar, maksudnya dia bersuara. Kalau tidak bergetar, dia tidak suara. Oke, ini lidah pun ambil peranan. Baik, setelah melaksanakan intervensi lebih kurang 2 ke 3 minggu, saya menilai kembali berdasarkan latihan-latihan yang sama ya. Jadi saya dapati perubahan, okey. Berdasarkan carta ini, okey. Kalau saya merujuk kepada kes yang ekstrim tadi, memang menampakkan perubahan. Secara umumnya, skor markah itu sudah melebihi 16 markah daripada 2 latihan yang saya kemukakan. Kalau sebelumnya, skor markah yang paling tinggi didapati oleh pelajar setakat 12 sahaja. Tetapi kalau kita lihat di sini, ada yang melebihi skor 16. Okey. Teruskan. Apa beza K dengan G? Kalau G, baiklah. Seterusnya refleksi. Saya mendapati bahan ini ada kekuatan yang tersendiri. Yang pertama sekali, bahan ini merupakan infografik, ya, infografik yang mengandungi jadual, carta, nota latihan yang sangat sesuai untuk pelajar-pelajar yang belajar sendiri ya. Baik, kemudian bahan ini juga dalam bentuk pameran yang sentiasa ada dalam kelas. Okey, dan juga bersaiz besar dan sudah sepastinya lah. Okey, bahan ini seperti mana yang tuan-tuan ikuti sebentar tadi memang memenuhi objektif kajian. Baik, ada kelemahan? Memang ada kelemahan. Misal kata latihan kod QR itu masih terhad. Ya. Baik, cadangan kajian ada 2 cadangan. Yang pertama, saya ingin menggunakan bahan yang sama untuk tajuk yang lain, misal kata morfologi dan sintaksis yang terdapat dalam semester 2. Dan yang kedua, kajian ini boleh saya laksanakan untuk pelajar-pelajar lain di kelas yang lain pula. Sebab macam di sekolah saya ada 2 lagi kelas lain yang mengambil mata pelajaran yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri dan saya tutup kajian ini dengan mengemukakan maklum balas pelajar saya ya, yang saya dapati dari Telegram. Okey, semuanya berbentuk positif. Okey. Baik, saya akhiri sesi pembentangan ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.